Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 110 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77. Dua memorandum persefahaman dimeterai ke arah pembelajaran, penyelidikan dan inovasi berkaitan kenderaan elektrik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 110 penerima sempena Hari Keputeraan Baginda ke-77 tahun. Majlis berlangsung petang tadi di Balai Singgasana Indra Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah. Hari Keputeraan Patik siap sedia untuk dimulakan. Patik menjunjung titah perkenan untuk memulakan majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah ketiga SMB kepada 14 penerima yang terdiri daripada para pegawai Kementerian Pertahanan dan pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Baginda juga berkenan mengurniakan darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah keempat PSB kepada 93 penerima terdiri daripada para pegawai kerajaan, sektor swasta dan atlet. Pengurniaan bintang ini merupakan motivasi bagi menyuntik semangat para pegawai dan kaki tangan kerajaan mahupun sektor swasta untuk terus menabur bakti kepada negara. Tiga penerima bagi darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kelima PUB terdiri daripada pegawai Kementerian Hal Ehwal Ugama. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yuqima majlis isti'adat pengurniaan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam fi hadzal yawm as-sa'id liyutimma tawthiq as-silat wa i'tilaf al-qulub wal masarrat wa ala alihi wa Majlis dihadiri oleh Pangeran-Pangeran Kshetriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pangeran-Pangeran Peranakan, Pihin-Pihin Menteri, Menteri-Menteri Hulu Balang, Duta-Duta, Pesuruhjaya Tinggi, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan.
Pengurniaan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam merupakan suatu pengiktirafan atas sumbangan para penerima kepada negara. Detik-detik tersebut kami bawakan dalam sorotan majlis tersebut. Para penerima bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam menyifatkan pengurniaan tersebut sebagai pendorong semangat untuk terus mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan prestasi yang cemerlang. Ini adalah acknowledgement ya, dan recognition bahagian swasta di mana kami tolong membangunkan negara ekonomi Brunei Darussalam. Terima kasih kepada kehadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pengurniaan bintang untuk membakar semangat saya untuk terus lagi berkhidmat dengan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Terima kasih ke atas majelis Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang telah mengurniakan kepada saya bintang PSB untuk jadi kenang-kenangan pada saya. Syukur Alhamdulillah atas pengurniaan junjung kasih Kebawah Duli, dan ianya akan menjadi satu pendorong untuk terus berkhidmat dengan kerajaan. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kebawah Duli dan atas jasa saya sebagai seorang atlet wushu, dan tidak lupa juga berterima kasih kepada ibu bapa saya yang pernah mendoakan saya selama ini. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 akan diadakan pada Ahad ini 30 Julai. Bagi memastikan kelancarannya, pagi tadi diadakan raptai penuh majlis di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan. Bertemakan Raja untuk Rakyat dan Rakyat untuk Raja, majlis ini akan disemarakkan dengan persembahan khas gabungan kira-kira 400 peserta terdiri dari penuntut-penuntut sekolah dan belia. Bertuah kerana dapat membuat persembahan di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Saya merasa bertuah dapat membuat persembahan di hadapan Kebawah Duli. And on the big day, insyaAllah we will do even better. Yes, we are very ready and we're really excited lah untuk menyembahkan persembahan ini untuk. Kami akan buat yang terbaik. Fokus utama Kementerian Pendidikan iaitu kajian semula dasar dan pembangunan dalam pendidikan awal kanak-kanak ECE antara yang dikongsikan oleh Menteri Pendidikan dalam ucapannya semasa menghadiri persidangan meja bulan Menteri mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak Asia Tenggara. Menurut Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh,
Kementerian Pendidikan juga sentiasa berusaha mengkaji dan memperhalusi kurikulum prasekolah agar selari dengan piawaian antarabangsa dan meningkatkan kualiti guru prasekolah. Menteri Pendidikan turut menekankan kementeriannya komited terhadap Wawasan Brunei 2035 dan mentransformasikan pendidikan untuk masa depan masyarakat serantau. Persidangan mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak Asia Tenggara berlangsung di Jakarta, Republik Indonesia. Terdahulu, persidangan dimulakan dengan dialog dasar mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak Asia Tenggara yang dihadiri oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Semasa persidangan tersebut, delegasi Kementerian Pendidikan juga mengadakan mesyuarat dua hala bersama beberapa negara anggota ASEAN dan pertubuhan serantau. Mesyuarat antara lain membincangkan beberapa perkara mengenai pengukuhan kerjasama dan program mengenai pendidikan dan aktiviti awal kanak-kanak. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 diteruskan lagi semalam. Persembahan pentarama diadakan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentarama dikelolakan oleh Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik. Pentas perayaan daerah Tutong diserikan dengan persembahan tausyih anjuran Sri Nirwana. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan diselajurkan dengan malam qasidah dan selawat. Di daerah Belain, pentas perayaan dimeriahkan dengan pementasan senandung menjunjung kasih Dirgahayu ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan persembahan bercorak keagamaan. Hadir Awang Muhammad Yasin bin Ahmad, penolong pegawai daerah Belain. Pentas perayaan daerah Temburong disemarakan dengan forum bertajuk Raja untuk Rakyat dan Rakyat untuk Raja. Hadir Awang Haris Hamdillah bin Haji Masri, Ketua Pegawai Ugama, Pejabat Ugama Daerah Temburong. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan Raja yang dikasihi. Kami dari Al-Hufaz Management ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis samba ke bawah Duli Tuan Patik, ahli-ahli persatuan veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan keluarga merapatkan ucap syukur atas Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Your Majesty! Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik dari kami McDonald's Brunei. Awang Syuraih Rafiuddin bin Shah Ali Muhammad muncul juara pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Muqaddam di Masjid, Surau dan Balai Ibadah seluruh negara bagi kategori A, manakala kategori B, Awang Muhammad Nur Ikhwan alias Zakwan bin Saban. Sementara itu, Johan Perempuan bagi kategori A pula disandang oleh Dayang Nur Husnina Amirah binti Haji Sudirman dan bagi kategori B, Dayang Siti Nur Amirah Syahirah binti Muhammad Azim. Pertandingan dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit kelas Al-Quran dan Muqaddam, bahagian Imarah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin, pertandingan diadakan bagi memupuk minat kalangan murid kelas Al-Quran dan Muqaddam
agar celing Al-Quran. Universiti Teknologi Brunei UTB dan Mitsubishi Corporation mengukuhkan lagi kerjasama masing-masing dengan penandatanganan dua memorandum persefahaman MOU. Majlis penandatanganan berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Menandatangani bagi pihak UTB, Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, manakala Mitsubishi Corporation diwakili oleh Tadashi Hara, perwakilan negara Mitsubishi Corporation. MOU pertama tertumpu kepada tajaan keseluruhan berjumlah RM10,000 bagi 5 pelajar UTB yang terpilih untuk bantuan kewangan pendidikan. MOU kedua melibatkan sumbangan kenderaan elektrik EV oleh Mitsubishi Corporation bagi membolehkan para pelajar dan kaki tangan UTB yang terlibat dalam pembelajaran, penyelidikan dan inovasi berkaitan EV. Kerjasama bertujuan menyediakan peluang pendidikan yang lebih baik untuk pelajar, memacu kemajuan teknologi dan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan UTB. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Haian buat julung kalinya mengadakan Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Haian L3C. Hari terbuka selama 3 hari itu berlangsung di Daun Serbaguna, pusat berkenaan. Lebih 20 peserta pameran termasuk Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri dan pembekal latihan berdaftar mengikutinya. Hari terbuka diadakan sehingga 28 Julai ini pukul 9 pagi hingga 4.30 petang, kecuali Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 12 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Kami adalah salah satu division di bawah IBTE di mana kami memberikan kursus-kursus pendek dan juga program di mana kursus-kursus kami diambil daripada full-time program IBTE. Okay, untuk 3 hari ini, insyaAllah what we are trying to offer is courses yang kami boleh deliver ataupun offer di Megamas. Antaranya adalah kursus-kursus yang berhubung kait dengan lifting operations seperti daripada rigger, banksman, crane dan sebagainya. Termasuklah juga macam kursus-kursus di logistik. Jabatan Kemajuan Pelancongan akan mengadakan Karnival Kenali Negara Kitani selama 3 hari bermula 28 Julai ini di The Mall Gadong. Penganjuran Karnival Kenali Negara Kitani adalah bagi mempromosikan kempen pelancongan domestik sebagai persediaan awal buat orang ramai untuk mengisi masa lapang bersama keluarga dan rakan, khususnya musim cuti penggal persekolahan bulan Ogos. Lebih 80 pakej pelancongan tempatan dan staycation ditawarkan oleh 21 penyedia perkhidmatan pelancongan tempatan. Antara pakej yang ditawarkan termasuk Explore Temburong plus Canopy Tower Visit, Temburong ATV Rides and Adventure dan Island Hopping. Karnival juga akan disertai oleh Darussalam Enterprise DARE yang akan mempromosikan produk-produk tempatan di bawah inisiatif Bruneian Made dan Imagine Sendirian Berhad. Untuk maklumat lanjut, layari www.brunaitourism.com/knk atau kunjungi Instagram @KenaliNegaraKitani. Penglibatan belia dalam kegiatan kesukarelawanan dapat meningkatkan lagi jati diri dan syahsiah belia. Dengan itu, mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara selaku stakeholders yang dinamik.
saya sarankanlah kepada belia-belia ini agar mereka bergiat aktif mengikuti apa jua persatuan-persatuan NGO yang ada di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Jadi di sana bila mereka telah masuk, di sanatah mereka akan dapat banyak pengalaman ataupun aktiviti-aktiviti yang telah pun dilakukan. Contohnya seperti jati diri. Memupuk nilai-nilai sosial, terutamanya dalam kalangan generasi muda, adalah penting untuk mewujudkan wawasan Brunei 2035. Adalah penting untuk menanamkan dalam diri generasi muda rasa tanggungjawab warga negara yang kuat, kasih sayang dan rasa hormat sesama orang lain. Belia-belia berkemahiran di mana NGO boleh melahirkan dan memupuk semangat kemasyarakatan. Dengan mengikuti NGO, belia-belia boleh mempelajari teamwork, leadership dan juga ada merasa ihsan kasih kepada masyarakat. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Kejohanan Liga Futsal Brunei 2023. Dua perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan MS ABDB dan Kasuka dan Al-Rauda masing-masing mengutip 3 mata penuh. Pada perlawanan pertama yang berlangsung di Bolka Garrison Brakas, MS ABDB berjaya mengalahkan Kota Ranger dengan jaringan 7-1. Sementara itu, pada aksi perlawanan kedua pendahulu Liga, Kasuka dan Al-Rauda terus mengukuhkan kedudukannya di tangga teratas Liga selepas menewaskan PIBD SRC 7-2.